Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Antara paparan hari ini, pembaharuan sistem pembekalan elektrik negara, kerajaan lulus peruntukan dan agihan kota tenaga. Kerajaan akan melaksanakan program dan pembaharuan sistem pembekalan elektrik negara sebagai langkah awal merancangkan lagi komitmen negara dalam alihan tenaga. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan meluluskan peruntukan dan pengagihan semula kota tenaga boleh baharu TBB sebanyak 1,200 megawatt bagi sumber solar. Kerajaan menjangkakan 14,000 peluang pekerjaan serta nilai pelaburan baharu berjumlah RM6 bilion dapat diwujudkan bagi menyokong pembangunan industri TBB negara. Pertama, meluluskan peruntukan dan pengagihan semula kota TBB sebanyak 1,200 megawatt bagi sumber solar dan kota baru ini akan diagihkan untuk pelaksanaan program di bawah mekanisme sedia ada termasuk New Enhanced Dispatch Arrangement dan program pemasangan solar di bumbung bangunan. Penerokaan kaedah pelaksanaan program TBB baru seperti pembangunan taman solar ataupun solar park, pembekalan elektrik untuk tujuan pusat-pusat data baru serta penjanaan hidrogen hijau dan sebagainya. Pelaksanaan program serta pembaharuan sistem pembekalan elektrik negara antara lain termasuk melaksanakan inisiatif perintis pembangunan Pulau Tenaga Hijau di Pulau Redang dan Pulau Perhentian Terengganu dan membangunkan kerangka Renewable Energy Certificate REC kebangsaan serta menetapkan kerangka perundangan kawal selia keselamatan pembangunan infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik EV. Dalam pada itu, tegas Perdana Menteri, trend semasa dunia yang agresif dalam mengurangkan jejak karbon memberi impak perkembangan positif kepada industri tenaga boleh baharu TBB di negara ini. Ini khususnya melibatkan permintaan terhadap pembangunan dan pelaburan tenaga elektrik daripada sumber lestari. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, ia terutama dalam sektor pengangkutan, pemanasan dan penyejukan serta proses industri, peningkatan dalam pelaburan serta permintaan bekalan elektrik mesra alam atau elektrik hijau secara tidak langsung membuka peluang ekonomi dan perniagaan baharu kepada pemain industri TBB tempatan. Mengambil kira Malaysia memiliki rantaian nilai industri TBB yang kukuh daripada peringkat pembuatan sehingga ke peringkat pembekalan perkhidmatan, kita perlu memanfaatkan kelebihan perbandingan yang dimiliki untuk menarik pelaburan hijau dan bernilai tinggi ini. Hasrat ini perlu didukung melalui penetapan dasar perancangan, penjanaan dan pembekalan elektrik yang lebih kompetitif, bercita-cita tinggi dan dicorakkan berasaskan perkembangan dan permintaan semasa. Beliau berucap merasmikan persidangan tenaga lestari antarabangsa ISES kelima 2022 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Harga siling ayam standard di pasaran kekal RM9.40 sekilogram. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberi jaminan harga terbabit tidak akan diapungkan. Setakat ini ialah harga RM9.40 akan kekal di peringkat runcit. Ya, RM9.40 akan kekal. Maknanya harga tidak diapungkan.
Perincian lanjut akan diumum pasca mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi hari ini. Hujung bulan lalu, Ketua Setiausaha KPI dan HCP, Dato' Azman Mahmud Yusof memaklumkan mekanisme pelaksanaan harga silingan ayam standard mungkin tidak diteruskan selepas 31 Ogos memandangkan bekalannya semakin stabil. Perjuangan negara menentang pandemik COVID-19 sejak lebih 2 tahun lepas telah menyelahkan kebersamaan keluarga Malaysia menempuh cabaran besar itu. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah, masyarakat Malaysia tidak terkecuali warga Kementerian Kesihatan KKM telah menunjukkan semangat teguh bersama ketika negara diuji dengan pandemik COVID-19 sebaik ia dikesan di negara ini pada awal 2020. Tambah Tan Sri Dr. Hisham, kesungguhan, ketabahan serta bakti warga KKM bersama pelbagai agensi lain dan penerimaan baik rakyat telah membuahkan kejayaan buat negara untuk terus mengawal wabak COVID-19. Semangat teguh bersama merupakan antara faktor kejayaan negara menerusi kepatuhan dan penerimaan pelbagai inisiatif yang diperkenalkan kerajaan sehingga negara berada dalam fasa palihan ke endemik kini. Tan Sri Dr. Hisham berkata, KKM menghargai sokongan padu rakyat Malaysia terhadap seranan program dan inisiatif kesihatan awam yang diperkenalkan. Beliau terus menyifatkan sikap dan komitmen rakyat sebagai satu bentuk kepatuhan kepada rukun negara dan semangat patriotisme yang tinggi terhadap negara. 16 pasar tani kendalian Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama di Kedah mencatatkan nilai jualan RM11.5 juta bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Ia menunjukkan perkembangan sangat baik bagi usahawan tempatan membina semula perniagaan selepas pandemik COVID-19. Pengarah Fama Negeri Kedah Isa Hamzah berkata pasar tani Sungai Petani mencatat nilai jualan tertinggi iaitu RM3.5 juta berbanding RM3.3 juta bagi tempoh sama tahun lalu. Seramai 857 usahawan menjalankan perniagaan di pasar-pasar tani Fama di seluruh negeri Kedah. Malah katanya harga jualan di pasar tani Fama antara 5 hingga 20% lebih rendah berbanding pasaran luar. Sebenarnya pasar tani ini adalah tempat di mana para peniaga dan juga pengeluar menjual hasil-hasil pertanian terus kepada pengguna dengan harga yang berpatutan. Dia bergantung kepada lokasi lah. Kita tak tentukan dia punya penurunan, tapi kebanyakan ada pengurangan berbanding dengan pasaran setempat. Program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM 2.0 di Pasar Seringgit Lundang, Kota Baru, Kelantan mendapat sambutan menggalakkan. Seawal 8 pagi, orang ramai sudah mula beratur di perkarangan pasar berkenaan. Untuk perkembangan semasa, teruskan bersama Nur Alia Ramli di lokasi. Silakan. Baik, terima kasih Angkasa Polis. Ketika ini saya bersiaran dari Pasar Seringgit Lundang, Kota Baru bagi meninjau pelaksanaan program Jualan Murah Keluarga Malaysia PJMKM 2.0 di negeri Kelantan ini. Seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ini, sambutan adalah amat menggalakkan di mana pelanggan tidak melepaskan peluang membeli barangan keperluan harian dengan harga yang lebih murah, dan saya difahamkan ada di antara mereka sudah mulai beratur untuk membeli seawal jam 8 pagi tadi. Dan khusus di negeri Kelantan ini, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Negeri Kelantan dipertanggungjawabkan sebagai agensi pelaksanaan bagi PJMKM 2.0 di negeri Cik Siti Wang Kembang ini. Jadi untuk itu kita terus bersama pengarah LKIM Kelantan, Puan Hussein. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih RTM. Mungkin Puan boleh kongsikan pelaksanaan PJMKM 2.0 di negeri ini, Puan? Okey, untuk makluman semua, program PJMKM 2.0 ini ada perbezaan sedikitlah dengan yang sebelum ini, di mana sasarannya ialah lebih menyeluruh, di mana pada peringkat pertama dahulu iaitu 1.0 sasarannya ialah kepada parlimen, manakala untuk 2.0 ini sasarannya ialah kepada keseluruhan di negeri Kelantan ini atau juga di seluruh Malaysia. Jadi untuk negeri Kelantan ini kita ada 45 dun dan kita telah mula laksanakan PJMKM ini bermula 27 hari bulan iaitu Sabtu Ahad semalam, yang kita untuk fasa pertama
Pada bulan Ogos ni kita telah jalankan untuk 7 DUN, iaitu di Nenggiri, Galas, Kok Lanas. Kemudian diikuti pada hari ini dengan DUN Tanjung Mas, DUN Kelaburan, DUN Semerak. Manakala pada esok lusa kita akan adakan untuk DUN Melo. Dan dari segi kaedah pelaksanaan tu, terdapat juga DUN yang mengadakan secara premium, yang mana jualan tersebut dibawa ke pusat khidmat DUN, dan kebanyakannya mengadakan jualan secara di premis, seperti yang kita lihat pada hari inilah. Begitu. Okay, Puan, dari sedikitlah dari segi harapan untuk daripada pihak Puan untuk sama-sama rakyat di Kelantan ini mengambil peluang di atas program jualan murah keluarga Malaysia ni. Okey, program jualan murah keluarga Malaysia ni ialah antara inisiatif kerajaan supaya mengurangkan beban sara hidup yang dialami oleh rakyat dan menunjukkan keprihatinan kerajaan dalam kita menjalankan kehidupan seharian lah. Jadi saya harap semua rakyat akan dapat makluman mengenai perkara ini dan sentiasalah follow di media-media sosial dan juga melalui pejabat DUN masing-masing, sebab semua tempat, semua DUN di seluruh negeri akan melakukan jualan murah ini pada setiap hujung minggu lah. Terima kasih Puan atas perkongsian itu tadi. Baik, saya kira setakat itu dulu perkembangan terkini mengenai PJMKM Negeri Kelantan ini. Kembali ke Angka Sepuri. Baik, terima kasih Halia. Hampir 20,000 peserta kontijen dijangka menyertai pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2020 di Dataran Merdeka. Jumlah penyertaan itu meningkat berbanding 10,000 peserta berdaftar pada peringkat awal. Beberapa orang kata penambahbaikan yang kecil-kecil saja. Dari segi penyertaan, jumlahnya telah meningkat ke 19,000 lebih anggota. Kita bermula dengan 10,000, kemudian dah naik 16 sekarang. Saya ucap terima kasih kerana kita terpaksa accommodate lah banyak permintaan dan sebenarnya itu menggalakkan. Jadi sekarang ni yang terlibat dalam perarakan kita ni hampir 20,000 lah, 19,000. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 berkata pihaknya menerima permintaan pelbagai pihak untuk menyertai perarakan dan pembarisan berkenaan. Tan Sri Anwar ditemui media selepas meninjau raptai akhir pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka. Orang ramai dinasihatkan agar tidak menerbangkan dron tanpa kelulusan pihak berkuasa bagi memastikan sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka pada 31 Ogos ini dapat diraikan dengan selamat. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAM menerusi hantaran di Facebook rasminya berkata ia bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini membabitkan keselamatan orang awam serta mengundang risiko kemalangan terhadap pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia yang sedang menjalankan penerbangan formasi rendah di kawasan tersebut. Pengendalian aktiviti dron tertakluk di bawah Seksyen 4 Akta Penerbangan Awam 1999, Akta 3, Peraturan 98, 140 hingga 144, Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam Malaysia MCAR 2016 dan Arahan Penerbangan Awam Civil Aviation Directive CADS. Kesalahan di bawah Seksyen 4 Akta 3 memperuntukkan denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Bagi Peraturan 206/3 MK 2016, individu boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, atau pertubuhan perbadanan akan didenda tidak melebihi RM100,000. Perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2022 31 Ogos 2022 Rabu bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Orang ramai dijemput hadir. Info niaga
peniaga. Bursa Malaysia dibuka rendah pagi tadi berikutan sentimen mengelak risiko mengambil petunjuk daripada penurunan mendadak di Wall Street Jumaat lalu. Pada pukul 12.13 tengah hari tadi, Bursa Malaysia naik 1.45 mata kepada 1,501.74 mata. Antara saham aktif MyEG susut 2 sen kepada 73.5 sen. D-Nex turun 2.5 sen kepada 85 sen, manakala Agmo naik 1 sen kepada 90.5 sen. Sementara itu, bagi saham yang mencatat keuntungan, PPB meningkat 24 sen kepada RM17.2, HLFG bertambah 22 sen kepada RM19.52 dan Petronas Dagangan naik 22 sen kepada RM21.64. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar pada awal dagangan berikutan kekurangan minat belian. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.48 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.20 dan berada pada 3.23 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.23 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.45 berbanding euro. 9.2 juta pelancong disasar mengunjungi Malaysia tahun ini. Sasaran baru itu ditetapkan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK berdasarkan trend semasa pelancongan antarabangsa. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sasaran dapat dicapai susulan lebih banyak negara melonggarkan syarat keluar dan masuk. Sekiranya berjalan seperti dijadualkan, 26.8 bilion ringgit pendapatan dapat dicapai bagi suku keempat tahun ini. Pencapaian berjaya dihasilkan melalui beberapa inisiatif MOTEK sejak pembukaan semula sempadan negara. Mata wang kripto dan aset metaverse dari sudut syariah antara tumpuan pada Forum Kewangan Islam Global GIFT 2022. Bakal berlangsung 5 dan 6 Oktober ini, GIFT 2022 menghimpunkan pakar, perintis dan pemain industri kewangan Islam yang akan membincangkan isu, peluang dan langkah bagi memperkukuh kewangan Islam di peringkat global. Turut menjadi fokus perbincangan peranan pemimpin wanita dalam kewangan Islam dan peluang pelaburan halal yang berkembang pesat sejajar perkembangan global dan pelan induk sektor kewangan Malaysia 2022-2026. GIFT 2022 akan memberi tumpuan daya industri di samping memenuhi keperluan ekonomi, sosial dan alam sekitar yang semakin meningkat. Gubernur Bank Negara Malaysia Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus dijadual menyampaikan ucapan utama pada forum berkenaan di samping sesi dialog bersama pengerusi Lembaga Tabung Haji Tan Sri Azman Mokhtar. Perkembangan luar negara, varian patogenik selsema burung dikesan di sebuah ladang ternakan di Perancis. Penyebaran menyebabkan 10,600 ekor itik terpaksa dimusnahkan. Penyebaran virus H5N1 itu dikesan di Saint-Nizier-le-Désert, Le Figaro. Kluster pertama jangkitan dengan patogenik terbabit dikesan pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa tempatan, kerja pembersihan dan sanitasi telah dilaksanakan dalam jarak 3 km dari pusat penyakit. Kawasan pemantauan pula ditetapkan bagi jarak 10 km dari lokasi sama. Sejak November tahun lalu, sebanyak 1,300 kluster virus dengan patogenik tinggi direkodkan di Perancis. Sebanyak 20 juta unggas turut dimusnahkan sepanjang tempoh berkenaan. 500,000 tan gandum Rusia bakal diimport Bangladesh. Perjanjian mendapatkan bekalan pada harga $430 satu tan itu dimeterai kedua-dua negara ketika krisis kenaikan harga. Tindakan import dari Rusia terpaksa diambil Bangladesh selepas berdepan kesukaran mendapatkan bekalan akibat gangguan ekspor berjalan Ukraine dari Rusia. Keadaan diburukkan lagi dengan peraturan baharu pembekal terbesarnya India yang mengharamkan ekspor tanaman itu mulai Mei lalu. Menerusi perjanjian dengan Rusia, bekalan dijangka dapat dihantar secara berperingkat menjelang Januari. Bangladesh adalah pengimport utama gandum dari Laut Hitam namun berdepan masalah bekalan sejak perang Rusia-Ukraine bermula Februari lalu.
Kita balik ke berita sukan. Imbuhan buat pasukan Johor Darul Takzim JDT akan dibincangkan sekiranya pasukan itu menang perlawanan akhir Piala FA 2022 10 September ini. Pembincangan akan dibuat Exco Belia Sukan, Pembangunan, Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Johor, Muhammad Hari Mat Shah bersama Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi. Tetapi saya percaya dan saya yakin sekali lagi semangat Johor, bangsa Johor yang diterapkan oleh kepimpinan apa saja sukan bukan hanya untuk menunggu imbuhan daripada kerajaan negeri, tetapi semangat demi lencana di dada itulah. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program ambang kemerdekaan peringkat Kolej Kemahiran Johor di Johor Bahru. Bagi cuti pula, jelas beliau, sebarang keputusan dan pengumuman akan dibuat Menteri Besar sendiri. Saingan akhir kategori lelaki TNB Liga Hoki Junior Malaysia 2022, SSBJ Thunder Box berjaya mempertahankan kejuaraan buat kali kedua apabila menewaskan SMK DBL 4-2 menerusi penalti shootout selepas terikat 2-2. Aksi yang berlangsung di Stadium National Hockey Bukit Jalil itu menyaksikan SSBJ berjaya mendahului permainan seawal minit ke-6 menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan Muhammad Amirul Hanif Mamat untuk memimpin permainan. Memasuki suku kedua, SMK DBL lebih agresif menggandakan asakan ke kubu SSBJ dalam misi mencari gol penyamaan. Kubu SSBJ tidak bertahan lama apabila pemain SMK DBL Prabu Tanggaraja berjaya menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-40. SSBJ sekali lagi berjaya di depan melalui pukulan sudut penalti Muhammad Danish Daniel Abdul Wahab sebelum SMK DBL mengikat semula kedudukan 2-2 juga menerusi pukulan sudut penalti oleh Haziq Haikal Daus 2 minit selepas itu. Jurulatih SSBJ Lokman Yahya ketika ditemui berkata kejayaan ini hasil kerja keras dan tanggungjawab pemain dan kesemua yang terlibat, termasuklah pengurusan yang bekerjasama dalam memperkuatkan pasukan hingga ke tahap ini. Game by game, pemain saya memang menampakkan peningkatan lah. Kita dalam liga 8 game kita tak kalah pun, kita menang semua game. Dan dari game by game tu juga mereka nampak dia punya peningkatan lah, improvement. So sampailah ke suku akhir dan juga semi-final pun sama juga. Walaupun kita ada di semi-final sebenarnya kita ada masalah. Ada 4 pemain kita demam, so tak dapat bermain. Jadi tapi alhamdulillah mereka dapat bermain dengan baik. Sementara itu, dalam saingan akhir wanita pula, SSTMI PKS Unit 10 berjaya merangkul kejuaraan selepas menang tipis 2-1 ke atas pasukan MBPJ Black Widow. SSTMI beraksi garang pada suku kedua apabila melakukan tekanan bertetalu ke atas kubu MBPJ. Hasilnya, Karunisa Ayuni Muhammad Sarudin meletakkan pasukannya di depan menerusi pukulan sudut penalti dan memimpin perlawanan. Memasuki suku keempat, MBPJ berjaya menyamakan kedudukan apabila Nur Syafika Ishak bijak menyempurnakan pukulan penalti. Gol kedua SSTMI hadir pada minit ke-55 menerusi pukulan sudut penalti yang disudahkan Nur Syafika Muhammad Syarudin sekaligus menjadi gol kejuaraan buat mereka. Festival Filem Malaysia FFM 32 yang bakal berlangsung 2 Disember depan memperkenalkan 3 anugerah baru iaitu Anugerah Seniman dan Seniwati Sepanjang Zaman, Filem Antarabangsa Terbaik serta Filem Pendek Terbaik. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif FINAS Profesor Dr. Mat Nasir Ibrahim, 3 anugerah baru itu dilihat mampu memberi pengiktirafan yang lebih berprestij kepada jenama FFM. Walaupun permulaan, tapi kita berdasarkan pengalaman jawatankuasa yang terlibat dan juga rujukan kita kepada pemain industri, kita akan pastikan bahawa kategori ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Bagi mendidik serta menerapkan elemen patriotisme bersempena Hari Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia, Kelab Teater Asal Negeri Sembilan bakal tampil mementaskan teater Tanjung bertempat di Istana Budaya pada 9 hingga 11 September ini. Adat berpatih dalam teater Tanjung membawa perkara yang serius. Dia membawa perkara kepimpinan, inti pati sebuah adat tu. Itu satu sebabnya saya nak menyampaikan adat berpatih dalam teater tu. Saya nak mengenengahkan bakat-bakat baru. Anak-anak yang di luar sana sebenarnya ramai berbakat, tapi mereka tak dapat peluang untuk berkarya. Jadi saya meletakkan satu platform. Jadi mana yang minat tu datang dan dari situ kita asah bakat mereka, dan alhamdulillah setakat ini mereka boleh berkarya di Istana Budaya. 36 tahun bergelar anak seni, Ratu Irama Malaysia Nur Aniza Idris bakal mementaskan konsert terakhir yang cukup eksklusif pada 21 hingga 23 Oktober depan. Biarlah Kak ni bagi satu eksklusif. Yang eksklusiviti itu untuk satu konsert yang orang kata memang bukan mudah kita nak lancarkan, sebab dana kos dia sangat tinggi, bukannya sekadar konsert biasa kan. So benda ni Kak ni nak jadikan dia sebagai satu impian yang orang kata kenangan yang dia akan ditinggalkan satu impak yang sangat terkesan di hati semua orang. Dia orang akan ingat bahawa Nur Aniza Idris inilah salah satunya konsert yang tidak ada dua. Gabungan hampir 100 pelakon dan lebih 200 pekerja produksi dalam satu projek berskala besar bukan suatu perkara yang mudah, lebih dalam pasca pandemik COVID-19. Namun filem Juang arahan 5 pengarah tersohor Mat Lai, Azif M. Osman, Datuk Yusri Abdul Halim, Khabib Batia dan Osman Ali dilihat bakal memberi impak kepada industri perfilman. Memang saya akui momen-momen yang bermain emosi, and then the scene yang besar yang melibatkan setup yang besar dalam the accident scene kan, and then memang kita capture beberapa scene tu daripada kejadian-kejadian yang benar berlaku. Dan saya rasa it's actually benda eksperimen yang pada saya berjaya dengan good editing. Saya rasa dia dapat menggabungkan semua sebagai sebuah filem yang tak berceramuk lah orang cakap. Jadi bagi kita sesuatu yang paling penting yang saya hold to my heart is dalam masa kegelapan macam tu, dalam cabaran yang sangat hebat macam tu, semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa, tak kira kaum, tak kira lapisan, semua bersatu. Mengulas isu trend semasa, sesetengah usahawan yang mula menerbitkan single lagu tersendiri, kata Raja Pop Negara Dato' Jamal Abdillah, dia bersedia untuk berduet dengan sesiapa sahaja kerana beliau yakin setiap individu mempunyai bakat tersendiri. Saya memang sangat setuju, cuma ada bersyarat. Syarat saya itu kena penuhilah. Syarat saya ialah menyanyi boleh, tapi kena menyanyi mengikut jangan pitching lagi, jangan sumbang, buat betul-betul. Maksudnya buat sungguh-sungguh lah. Perkongsian itu mengakhiri B-Diva. Saya Cahaya Yatim, selamat menyambut Hari Kebangsaan. Assalamualaikum, bye. Baik, saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.atm.gov.my dan semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Istimewa Hari Kebangsaan, TV2 mempersembahkan konsert khas Merdeka.